Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Sekalom apresiasi kepada pengacara majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada waktunya, guru-guru, rakan-rakan serta hadirin sekalian. Jika patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Berdiri teguhnya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk cabaran yang dihadapi oleh institusi diraja dalam era digital. Sebelum mulut madah berbicara, sebelum laju menyusun kata, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Cabaran? Ya, pasti ramai tertanya-tanya akan maknanya. Secara hurufiahnya, Kamus Dewan edisi keempat mentakrifkan cabaran membawa maksud mempersoalkan atau mempertikaikan dan juga boleh ditakrifkan sebagai ajakan untuk berlawan. Cabaran juga merupakan sesuatu unsur atau faktor dalam menguji kemampuan dan ketabahan seseorang. Institusi diraja pula boleh difahami sebagai suatu badan atau organisasi yang berkaitan dengan pemerintah tertinggi negara, iaitu raja atau monarki, yang memainkan peranan penting dalam struktur dan sesebuah negara atau masyarakat. Manakala digital pula membawa maksud beroperasi dengan menggunakan angka atau aksara lain untuk mewakili data supaya dapat diproses secara langsung oleh komputer. Berdasarkan definisi tajuk pidato tadi, dapat kita fahami bahawa institusi diraja yang dipenuhi dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri memegang peranan yang amat penting dalam sistem pemerintahan negara kita. Sebagai penjaga warisan budaya dan simbolik kesatuan, institusi diraja adalah titik fokus dalam menjaga kestabilan politik dan perpaduan nasional. Namun begitu, dalam menghadapi gelombang revolusi digital yang begitu cepat, institusi diraja turut dihadapkan dengan pelbagai cabaran yang memerlukan adaptasi dan strategi yang bijak. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, media sosial telah memberi peluang yang belum pernah ada sebelum ini untuk berkomunikasi secara langsung dengan rakyat. Namun demikian, ia juga membawa risiko tersendiri. Informasi bohong, fitnah boleh tersebar dengan cepat, mencetuskan ketidakpastian dan mencabar integriti institusi diraja. Rakyat bebas bersuara sehingga terlupa akan kedaulatan institusi diraja yang perlu diberi keutamaan. Pepatah Melayu sering mengingatkan, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Kita tidak mahu keadaan yang semakin parah. Oleh itu, perlunya strategi yang efektif dalam menguruskan persepsi dan menjaga reputasi di dunia maya. Selain daripada itu, institusi diraja juga perlu menghadapi cabaran dalam mempertahankan relevansi di kalangan generasi muda. Pemahaman dan perhargaan terhadap nilai-nilai tradisi dan kebudayaan yang dipegang teguh oleh institusi diraja perlu disemai secara berkesan dalam kalangan generasi penerus. Mereka perlu diberi pendidikan yang mencukupi mengenai peranan dan sumbangan institusi diraja dalam pembangunan negara. Di samping itu, globalisasi juga merupakan cabaran yang tidak dapat dielakkan. Institusi diraja perlu dapat beroperasi dalam konteks global yang semakin terbuka dan berintegrasi ini tanpa mengabaikan nilai-nilai kebudayaan dan tradisi yang membezakannya dari institusi-institusi lain di dunia. Bagi menangani cabaran-cabaran ini, pendidikan dan kesedaran awam terhadap peranan serta sumbangan institusi diraja dalam memelihara kestabilan dan perpaduan negara adalah amat penting. Institusi raja upama payung negara, memberi teduh di hari panas, menangkis air di hari hujan. Konklusinya, sebagai warga Malaysia yang bernaung di bawah institusi raja berperlembagaan,
Ayo sama-sama kita hayati dan martabatkan institusi raja di Malaysia agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan institusi raja di seluruh dunia. Dalam menghadapi cabaran-cabaran di era digital ini, kita perlu memastikan bahawa nilai-nilai tradisi dan kebudayaan yang dipegang teguh oleh institusi diraja terus diperkukuhkan sambil memanfaatkan teknologi untuk membangunkan kepercayaan dan kestabilan. Sekian dari saya, Nofarisha Irina binti Fakrozi. Mohon mengundurkan diri. Salam madani dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.